Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penentuan kepada undi tidak percaya atau undi percaya terhadap Anwar Ibrahim. Wow, ini memang hebat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, meskipun pembangkang takut, pengecut untuk menyampaikan ataupun mengusulkan undi tidak percaya di parlimen, meskipun mereka belum lagi mengusulkan undi tidak percaya di parlimen atau undi percaya di parlimen, tapi sebenarnya petang ini adalah penentuan sebenarnya kepada sejauh mana undian kepercayaan terhadap Anwar Ibrahim. Yang ini kamu mesti dengar betul-betul dan share kepada semua orang. Yang saya yakin ialah Anwar Ibrahim akan malukan lagi Perikatan Nasional yang selama ini mengata kononnya mereka ada undi, ada cukup jumlah dan sebagainya. Petang ini Anwar Ibrahim akan buktikan, akan tentukan dan akan menyatakan kepada kita semua bahwa dia bukan cakap kosong. Yang cakap kosong itu ialah pembangkang yang hanya riuh sekampung. Satu ekor ayam dengan telur sebiji, riuh sekampung. Oke, baiklah. Macam mana Anwar Ibrahim boleh menentukan kemenangan undi tidak percaya di parlimen hari ini? Rupa-rupanya hari ini ialah hari penentuan untuk RMK 13 diundi. Hari ini ialah undian untuk RMK 13. Ini merupakan ujian ke atas kerajaan Madani hari ini. Ahli parlimen kerajaan diminta tak ponteng. Dan kalau ahli parlimen kerajaan diminta jangan ponteng, apa kata kita pun suruh ahli parlimen pembangkang jangan ponteng. Sebab kalau kamu ponteng akan hilang 1, 2, 3, 4 kerusi undian. Nanti kamu kata pula, kami tak hadir dan banyak macam-macam lah alasan kamu. Dah kalah undian, anggap kalah lah, macam itulah. Saya akan teruskan ulasan ini. Ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim berpandangan bahwa pengundian usul menyokong rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 hari ini di Dewan Rakyat bakal menjadi ujian besar terhadap kedudukan kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya yakin Anwar akan malukan Perikatan Nasional petang ini. Tapi sebelum itu saya kongsikan dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Bagi Anda yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada masalah kesehatan, untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda sebutlah apa saja jenis masalah kesehatan Anda. Petang ini dengarkan baik-baik. Ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang mendidik, mengajar, menguatkan imun badan kita dan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah karena jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Bahkan imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan paling penting sekali menjadi berpikir luar biasa bijaksana. Sehingga dia dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita supaya imun badan kita tidak menyerang diri kita sendiri. Menjadi seimbanglah, katakan begitu. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Hubungi saya sekarang melalui WhatsApp dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang karena ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut Hasan Abdul Karim, pengundian tersebut bukan sekadar rutin parlimen, sebaliknya mempunyai kesan langsung terhadap keabsahan kerajaan. Ini bukan perkara kecil, bukan perkara main-main. Hal pengundian ini amat serius dan kesannya amat besar. Jika RMK 13 itu ditolak oleh blok pembangkang dan bebas sama ada dalam undian suara ataupun undian belah bahagi petang hari ini, katanya dalam kenyataan semalam. Hasan menegaskan sekiranya usul RMK 13 tewas dalam undian, kerajaan akan kehilangan kepercayaan Dewan Rakyat dan begitu juga Perdana Menteri. Jika kerajaan tewas hari ini dalam usul pembentangan RMK 13, ini bermakna kerajaan hilang keabsahan dan legitimasi. Kekalahan sedemikian rupa bermakna Perdana Menteri dan kerajaan hilang kepercayaan di Dewan Rakyat, katanya. Beliau mengingatkan bahawa peranan Ketua Whip Kerajaan iaitu Timbalan Perdana Menteri kedua amat penting untuk memastikan semua ahli parlimen kerajaan hadir
dan mengundi menyokong usul tersebut. Ahli parlimen kerajaan mesti berkampung esok hari ini di Dewan Rakyat untuk mempertahankan kerajaan, katanya. Menurutnya lagi, dengan jumlah ahli parlimen pembangkang yang agak besar ketika ini, pengundian tidak boleh dipandang ringan kerana ia mampu menentukan jatuh bangun kerajaan. Tegas Hasan yang juga Ketua Biro Guaman Keadilan Johor, pengundian hari ini tidak boleh dipandang enteng kerana keputusannya boleh mengakibatkan masa depan kerajaan Madani menjadi tidak menentu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini tentang perbicaraan kes bully Zara Khairina. Kes ini semakin menarik apabila seorang pemfitnah yang telah didapati mengedarkan ataupun bercakap tentang teori yang tidak benar akhirnya berhadapan dengan hukuman. Kes Zara, guru bahasa Inggris yang mendakwa masuk mesin basuh terima pada. Saudara, teori mesin basuh ini betul-betul menggoncang seluruh Malaysia. Yang aku hairan ramai pula yang termakan hasutan dan percaya. Sehingga ramai juga yang pergi ke Dobi untuk mencuba berapa besar saiz mesin basuh yang boleh memasukkan seorang manusia. Yang aku hairan, macam mana mereka boleh terfikir membawa seorang kanak-kanak dimasukkan di dalam mesin basuh. Kalau betullah Zara dimasukkan dalam mesin basuh, adalah tidak logik untuk dibawa sampai ke kedai Dobi. Itu tidak mungkinlah. Orang akan melihat dan menonton. Kalau di rumah dia serama pula, mana ada mesin basuh yang terlalu besar. Itu sebabnya teori mesin basuh ini adalah satu kontroversi ataupun spekulasi yang benar-benar kita tidak boleh terima. Hari ini, tuduhan tidak berasas kononnya Allahyarham Zara Khairina Mahathir dimasukkan ke dalam mesin basuh membawa padah apabila seorang guru bahasa Inggris yang didakwa di mahkamah di sini hari ini. Bagaimanapun, Siti Hajar Al-Afla Saharudin, 39 tahun, mengaku tidak bersalah. Sebaik pertuduhan menimbulkan kegentaran awam mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, kanun keseksaan itu dibacakan di hadapan Magistrate Khairatul Animah Jelani. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa membuat pernyataan yang mungkin menimbulkan kegentaran dan boleh mendorong mana-mana orang supaya melakukan kesalahan terhadap ketentraman awam. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami sayang Zara". Saya nak kongsi dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transfactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan baik, kita sukar sembuh daripada penyakit, bahkan akar penyakit tumbuh di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak lagi bertindak baik dan jadi bodoh. Lalu kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit dan penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Tapi apabila terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita, semua jenis penyakit boleh sembuh dengan imun badan kita yang menghapuskan akar-akar penyakit itu. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera dan dapatkan produk ini segera. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia serta lulus KKM. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, pertuduhan ini dilakukan terhadap Siti Hajar Afla Saharudin. Menurutnya lagi atau laporan ini, guru bahasa Inggris itu yang merupakan ibu tunggal didakwa membuat kenyataan di akaun TikTok miliknya, yaitu Syah Abrinda, pada jam 1.20 petang 6 Ogos lalu. Kenyataan itu dilihat dan didengar oleh seorang anggota polis di lapangan terbang antarabangsa KLIA Terminal 2 di sini.
Section 505B, Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Sebelum ini, media melaporkan Zara Khairina yang juga pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa di Sabah ditemui tidak sedarkan diri di dekat longkang asrama sekolah jam 3 pagi 16 Julai lalu sebelum disahkan meninggal dunia keesokannya. Kematian Allahyarham mencetuskan perhatian umum apabila ia pada peringkat awal diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut. Polis Diraja Malaysia PDRM sebelum ini membuka 15 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu berkaitan kematian pelajar tingkatan 1 itu, termasuk dakwaan kononnya mangsa dimasukkan ke dalam mesin basuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sebenarnya pilihan yang dimiliki oleh UMNO? Adakah UMNO patut keluar kerajaan perpaduan, bekerja sama dengan Perikatan Nasional? Atau adakah UMNO perlu bekerja sama terus dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan yang seterusnya? Mana satu yang lebih tepat, lebih baik? Tapi secara pribadinya, saya lihat UMNO kini berada di dalam landasan yang betul, memilih bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kerana UMNO harus ingat, dalam Perikatan Nasional, kekuatan sebenar Perikatan Nasional dominannya ialah PAS. Kalau UMNO bersama dalam Perikatan Nasional, UMNO perlu bertembung sekuat-kuatnya dengan PAS. Dia nak jadi ketua atau nak jadi pengikut di dalam Perikatan Nasional. Harus juga diingat latar belakang Barisan Nasional atau UMNO ini, UMNO tak pernah jadi pengikut tahu dalam Perikatan Nasional atau dalam kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Dominannya ialah Barisan Nasional UMNO. Sejak merdeka, UMNO sudah dominan di dalam Barisan Nasional. Yang menakutkan ialah kalau UMNO bekerjasama dengan Perikatan Nasional, di dalamnya ada Parti Bersatu yang juga pecahan daripada UMNO, dan di dalamnya ada PAS. Kalau dilihat siapa kerusi paling banyak di dalam Perikatan Nasional ialah PAS. PAS dalam diam mungkin tidak akan menonjolkan diri mahu Perdana Menteri. Tapi dalam dasar-dasar tertentu, UMNO sudah tahu mereka sudah pernah dipatuk 2 kali. Jadi aku rasalah kan UMNO tak perlulah bekerja sama dengan Perikatan Nasional, kerana jangan-jangan UMNO hanya jadi pak turut di dalam Perikatan Nasional lalu menguburkan diri sendiri. Apabila UMNO tersilap langkah, mereka tidak akan dapat berganjak kemana-mana lagi. Mengkhianati Pakatan Harapan, mengkhianati Pakatan Kerajaan, lalu kononnya mahu mengikut Perikatan Nasional, tiba-tiba di sana lagi hancur. Nah, apalagi semua yang dirancang tidak berguna lagi. Ini antara pilihan-pilihan UMNO untuk PRU 16. Tapi sebelum saya teruskan, izinkan saya dapatkan komen Anda dengan tanda pagar UMNO patut bijak. Dengan tanda pagar UMNO patut bijak. Sekarang saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, apabila sistem imun badan kita lemah, apabila sistem imun badan kita bodoh, apabila imun sistem kita jadi celaru, kita mudah kena penyakit, kita selalu jatuh sakit, dan akar penyakit akan bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit tumbuh di dalam tubuh badan kita, kita susah untuk sembuh. Jadi, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kuat, dan luar biasa berfungsi seperti sedia kala, kita sembuh daripada penyakit apabila imun itulah yang bertindak menghapuskan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, ini produk lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon saya. Dan ingat, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara,
Pilihan-pilihan UMNO untuk PRU yang ke-16 oleh Muhammad Yusri Ibrahim. Akhir-akhir ini saya melihat pemimpin UMNO ada dua kategori. Pertama, yang agak rasional, yang sedar situasi dan kekuatan semasa. Kedua, yang sedikit garang, yang yakin bergerak solo adalah lebih baik. Semuanya pilihan-pilihan masing-masing. Begitulah variasi, warna-warni dan cantiknya demokrasi. Namun dalam konteks kenegaraan sudah tentu pasca PRU 16 nanti kita dambakan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan stabil adalah nadi untuk kesinambungan Malaysia. Kesinambungan dalam pelbagai aspek sama ada keamanan, pembangunan sosial, kemajuan ekonomi dan sebagainya. Tanah air kita pinjam daripada generasi akan datang. Kita mesti pulangkan semula kepada mereka seperti asal atau lebih baik lagi. Jangan hancurkan negara ini kerana sentimen, emosi dan nafsu jahat politik kepartian semata-mata. Malaysia bermasyarakat majmuk yang bervariasi etnik, agama, budaya, sosial, ekonomi, wilayah dan sebagainya. Kerajaan stabil adalah kerajaan yang kompeten, memiliki dan mempamer track rekod pentadbiran yang baik. Kerajaan yang stabil adalah kerajaan yang mempunyai perwakilan semua komposisi masyarakat di dalamnya mengikut nisbah yang sepatutnya. Tidak boleh mana-mana segmen masyarakat terpinggir dalam kerajaan. Itu bukan kerajaan demokrasi yang ideal. Jadi, kenapa pendirian UMNO penting dalam aspek ini? Kerana jika parti-parti utama Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan BN bertanding sendirian dalam PRU 16 nanti, risiko tiada pemenang yang cukup majoriti untuk bentuk kerajaan adalah tinggi. Maka, pilihan yang ada adalah mengadakan koalisi politik untuk hadapi PRU tersebut. Di sinilah signifikannya UMNO, walaupun mereka hanya mempunyai 26 daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen sekarang. Dengan mengandaikan bahawa potensi kerajaan PHBN gelap gulita buat masa ini, maka langkah BN lebih signifikan. Kerana BN masih ada potensi untuk berkoalisi sama dengan PN atau dengan PH. Apa pilihan yang UMNO BN ada? Di Kuching minggu lepas, saya bentang kertas kerja tentang potensi-potensi kerjasama UMNO BN menjelang PRU 16. Kertas kerja berstatus artikel meja kopi, maksudnya agak santai dan umum berbanding artikel penyelidikan. Dalam kertas itu saya sentuh beberapa kemungkinan politik untuk UMNO BN sama ada bertanding solo, bekerja sama dengan PN atau bekerja sama dengan PH. Saya rumuskan berdasarkan situasi terkini dan semasa. Pilihan lebih ideal kepada BN adalah bekerja sama dengan PH dan parti-parti kerajaan perpaduan yang lain sekurang-kurangnya sehingga PRU 16. Namun sudah tentu pilihan muktamad adalah keputusan UMNO BN itu sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.